Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang dimuliakan Imam Besar, dimuliakan Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya hormati, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahumullah yang sentiasa istiqamah bersama kami di pengajian dan kuliah subuh, iaitu dengan kitab Tuhfatur Raghibin, dengan harapan insya-Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan syafaat uzma baginda lah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, alhamdulillah kita berada pada muka surat 92 dan kata-kata muallif bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dan jika ia mati dalam kepapaannya, jadi seumpama dia mati dalam keadaan miskin, ni harta yang diambil secara zalim tadi. Kan kita bahas orang yang solap duit, tipu duit, curi duit, atau akad yang batil yang tidak sah. Jadi pertama, kalau dia ada harta tersebut, dia kena hantar baliklah kepada pemilik asalnya. Kalau dia tak jumpa, maka dia bayarkan kepada Baitul Mal. Lebih kurang macam itulah ringkasan dia, detail dia yang kita dah syarahkan. Sebab itu Lembaga Zakat Selangor LZS, dia memang ada bahagian nak bayar sebab apa? Pembersihan harta. Sebab harta yang didapatkan secara tidak sah dan haram atau zalim tersebut, maka dia akan mengalir dalam darah badan kita, anak-anak kita turun ke bawah. Ini yang bahaya. So saya dah taubat, Ustaz, macam mana nak bersihkan? Kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Tak erti, tak tahu, tak jumpa pemilik dia. Contoh dia kan. This is public fund. Public fund means kita ambil dari duit rakyat misalnya. Bukan kita lah, fulan tersebut, na'udzubillah min zalik. Maka dikembalikan ke public fund juga, iaitu Baitul Mal. So, ini cara dia, dikembalikan kepada Lembaga Zakat Selangor. Nama dia Lembaga Zakat, dia bukan urus zakat sahaja. Semua harta-harta yang berkaitan tentang zakat, sedekah, kafarah pun. Tuan-tuan tinggal puasa dalam keadaan ikhtiar dan tidak darurat. Contoh dia, ibu menyusukan anak, dia tak puasa bukan sebab dia takut diri dia akan rusak, tapi dia takut anak dia tak cukup kenyang. Contoh dia. So dia kisah sebab anak dia dibandingkan diri dia. Berarti dia bukan dalam keadaan darurat. Dalam mazhab Syafi'i, bila dia buka puasa, dia kena qada lah. Tapi Ramadan maksud saya, Ramadan base qada setelah Ramadan. Tapi disebabkan dia buka atas nama ikhtiar dia, maka dia kena membayar fidyah. Kita panggil fidyah. Maka fidyah itu cara nak bayar ke mana? Lembaga Zakat Selangor lah. Ini. Ustaz, boleh tak saya bayar secara langsung? Bukan tak boleh, boleh. Cuma nak kabur. Kita sangka fulan bin fulan atau fulanah binti fulan itu adalah asnaf yang berhak menerima zakat atau fidyah atau lain-lain. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak, dia tak cukup syarat. Mungkin dia kaya. Mungkin dia ini bukan asnaf di sisi Allah hakikatnya.
Maka ketika kita membayar dia kepada dia dan di sisi Allah dia tidak, dalam arti kita belum tunaikan kerana tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat kita tunaikan, di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Ya. Sebab tak sah dibagi di bus lain pada asnaf. Tapi kalau dibayar kepada lembaga zakat Selangor, LZS, itu jelas amin. Badan berautoriti. Bila kita bayar ke dia, kita dah lansai lah. Kita dah hilang daripada tanggungan. Sama ada lembaga zakat Selangor tersalah ijtihad atau tidak, itu bukan hak kita. Kita tidak akan dipertanggungjawabkan. Itu mereka yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi, untuk kita sebagai masyarakat awam, paling mudah zakat, fidyah, pembersihan harta, bagi yang tak tahu pemilik asalnya, sebaiknya dibersihkan dan dibayar di lembaga zakat Selangor. Boleh tak Ustaz, saya nak bayar kat negeri lain? Ini yang selalu orang tanya. Nak bagi tahu terus terang. Pendapat yang kuat dalam keadaan masih ada orang miskin di negeri ini, maka dianggap tak sah membayar zakat di luar daerah. Dia panggil nakluz zakat. Pendapat yang kuat. Pendapat yang rajih. Ini kena hati-hati. Sebab apa kita duduk di negeri ini, di Selangor. Berarti kita membayar di negeri ini. Kita panggil dalam kitab fiqh tu nakluz zakat. Apa hukum nakluz zakat? Dibahas dalam kitab tersebut. Kaul yang diunggulkan itu tak boleh lah. Bahasa dia tak boleh selagi di negeri tersebut ada orang yang miskin. Ada asnaf maksudnya. Lainlah kalau Selangor ni, kan, negeri yang besar ni, semuanya makmur, kaya-raya, memang tak ada asnaf dah. Tak ada asnaf 8 tu, tak ada. Semuanya dari fakir, miskin, nama dia Ibnu Sabil tak ada, Fi Sabilillah tak ada, semua tak ada lah. Ni Ghorimun pun tak ada. Dah tak ada lah. Maka di situ baru boleh. Ni. Jadi ada ilmu dia, bukan pakat cari persen-persen. Yang bayar kat ni dapat persen lagi. Jangan. Kita bayar zakat tu ibadah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita buat ni bukan charity nak potong tax. Bukanlah kita kata tak boleh kita ambil untuk potong tax. Bukan. Dah memang ketetapan kerajaan, if you pay your zakat, kita boleh dapat deduction atau pelepasan cukai. Memang betul. Niat dia untuk ada niat tu tak ada masalah. Tapi ingat niat utama dia bayar zakat ini menunaikan kewajipan seperti solat, tuan-tuan dan puan-puan. Solat tu wajib tak? Wajib. Tak nak bayar zakat sama meninggalkan solat. Sebab itu. Jadi jangan nak bayar zakat kepada fulan bin fulan atau lembaga atau hanya kerana dapat balikan 50%. Dapat 30% balik misalnya dan lain-lain. Itu tak boleh lah. Niat dia dah tak betul dah. Kan? Kita bayar zakat ini kerana dia wajib. Ini tujuan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan jika ia mati dalam kepapaannya, jadi dia meninggal dalam keadaan dia miskin misalnya. Dia meninggal dalam keadaan dia miskin. Adakah ia dituntut dengannya di dalam akhirat atau tiada? Kira-kira dia dituntut tak dengannya di akhirat atau tiada? Maka sekalian ulama ikhtilaf. Ulama dulu ni bila dia bahas, tuan-tuan dan puan-puan, dituntut atau tidak di akhirat. Kerana apa? Kita beramal ni kita takut akhirat tu. Bukan dunia ni. Jadi sodakoh, takut nak sedekah sebab apa? Takut nanti tak ada makanan petang. Misalnya nak contohkan. Bukan nak kata ustaz dia miskin janganlah suruh sedekah. Memang betul. Lah dia dah miskin nak sedekah macam mana? Jangan paksa. Tapi kalau dia buat kerana apa? Dia bukan takut besok atau hari ini. Dia takut nanti di akhirat kelak.
contoh dia. Itu baru ketakwaan. Kita jangan hari ni rasa kita duduk dekat dunia ni, yang kita kisah ni, tak apa, agama tak penting. Yang penting apa? Anak aku dapat makan, dapat kerja, hidup selesa, dah. Lepas tu anak solat tak solat, itu urusan nombor 2. Betul ke tidak, tuan-tuan? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang patut nombor 1 dalam kepala otak kita tu apa? Anak aku ni ahli ibadah atau tidak? Saya tak nak, saya berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, jangan sampai ada mana-mana anakku ni, zuriat sampai keturun ni, termasuk ahli maksiat. Anak, kita nak mereka semua ahli ibadah, ahli ta'ah. Ini ahli ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bahas di akhirat nanti dituntut atau tidak. Ini kita kena fikir, kita kena ajar anak kita. Jangan sampai kita buat perkara yang nanti kita dituntut tak lepas. Takutlah pada yang demikian itu. Jadi dia terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf tu perbezaan pendapat di kalangan ulama. Khilaf. Mungkin terjadi. Itulah dia fiqh. Perkara yang tak pasti. Yang pasti seperti apa, Ustaz? Kewajipan solat 5 waktu. Itu pasti. Tak ada khilaf, mana ada khilaf. Tapi kalau perkara-perkara yang samar. Ni macam mana, Ustaz? Khilaf tak khilaf? Sebenarnya. Khilaf tak? Kalau khilaf, bukan fi mautini tadlil. Bukan pada tempat sesat lagi menyesatkan. Ini hanya istilah as-sawab wal khata' fil ijtihad. Betul atau tersalah dalam ijtihad. Boleh tak keluar dari ahli sunnah wal jamaah sebab khilaf? Boleh tak? Ulama A kata boleh. Ulama B kata tak boleh. Contoh dia. Dia ikut ulama A yang kata boleh. Ulama B kata engkau dakhalal nar, masuk dalam neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, ahli bid'ah masuk neraka. Padahal tu khilaf. Contoh paling mudah tawassul, tuan-tuan. Kita kat Selangor ni alhamdulillah setiap khutbah tu kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang golongan tak hormat khilaf. Dah keluar fatwa kan? Golongan yang tak hormat khilaf. Datang golongan tak hormat khilaf, dia kata tawasul ni syirik. Dia sebarkan buku dia mana-mana syirik. Syirik tu apa, tuan-tuan? Syirik itu menduakan Allah. Menduakan Allah ni syirik akbar. Syirik akbar ini khuruj minal millah. Keluar daripada agama. Dalam erti kufur. Dia tuduh orang yang bertawasul ni kufur. Na'udzubillah min zalik. Macam mana ni, tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana? Saya jawab tak boleh lah. Benda tu khilaf. Ulama yang mengharuskannya bukan ulama kecil-kecil. Jangan pula kata, Ustaz, kalau nak cari kaul ulama tu, cari tu jumpa dah, Ustaz. Ya Allah. Benda khilaf ni kerana dalil dia zonni. Kalau dalil dia zonni, larangan dia pun zonni. Kalau itu bukan larangan zonni, larangan dia muhkam tapi bab lain dikatakan bab ini. Jadi janganlah engkau meminta kan kepada itu, bukan itu sembah, itu maksudnya kita percaya itu sebagai Tuhan. Kita percaya dia itu berhala itu yang dapat memberi rezeki, yang dapat menyembuhkan. Kufurlah orang yang sembah macam tu. Yang ini bukan dia sembah berhala, dia tawasul. Tawasul tu apa? Intercession. Intercession ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita yakin kita melakukan perantaraan dengan barakah. Barakah wali yang Allah berikan dia kehormatan di kalangan orang soleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas sebagai hamba yang terpilih.
berlantaran bertawasul dengan dia menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan ibadah kita atau doa kita itu dimakbulkan Allah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dalil dia apa? Banyak hadis, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Oh Allah, aku mohon kepadamu dengan hak orang-orang yang soleh, orang yang sa'ilin, yang meminta. Bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pangkat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih, ada yang Sunan Tirmizi, ada yang hasan dan lain-lain. Lepas tu dia ingkarlah, dia kata oh hadis tu palsu dan lain-lain. Ini tak boleh. Jadi khilaf itu khilaf, kena iktiraf. Lepas tu jelas kalau perkara Rasul tak buat, tunggu dulu. Tak semestinya kita tak jumpa hadis Nabi yang secara pasti berarti tidak ada dalil atau sandaran pengukuhan ibadat tersebut, perbuatan tersebut. Saya bagi contoh paling mudah. An-niyatu at-talaffuzu bin niyat, melafazkan niat. Dalam mazhab Syafi'i, melafazkan niat ini sunnah. Kita nak solat tadi, solat subuh. Usolli fardha subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rasul tak buat Memanglah tak jumpa, cari hadis tak jumpa. Tapi nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, niat dalam hati itu fardu atau tidak? Rukun solat atau tidak? Rukun kan? Kalaulah saya atau siapa-siapa fulan bin fulan misalnya, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihram tu dia terlalai. Dia tak masukkan aku nak solat. Dia tak masukkan solat fardu apa? Fardu subuh ke sunat subuh. Biasalah dia subuh pagi-pagi setengah ngantuk, imam dah nak naik, dia Allahu Akbar, otak dia duk fikir, best balik dia dapat bantal. Ni solat subuh. Okey, solat subuh. Sah ke tak solat dia? Tak sah tu. Takbiratul ihram dari mula Allah, hamzah tersebut Allah sampai akbar, tidak dimasukkan niat. Dah letak sedekat macam ni, baru dia letak niat. Sah ke tak sah? Tak sah. Ulama kata tak sah. Mazhab 4 ni. Tak sah solat dia. Biar dia boleh letak niat tu. Kita talafuz biniat lah. Salli fardha subhi. Dia fokus lah kan. Itu tujuan dia. Bahasa kitab mazhab Syafi'i, liyusahila al-qalba. Melafazkan niat itu supaya dia dapat membantu hati khusyuk tadi. Kan? Usalli fardha subhi, Allahu Akbar. Baru dia baca apa nama dia, doa iftitah, Al-Fatihah dan lain-lain. Itu tujuan dia. Baik tak baik kan? Benda yang menolong perkara baik, yang menolong perkara baik. Baik tak dia tuan-tuan dan puan-puan? Takkanlah bid'ah yang sesat, takkanlah yang dihukum bid'ah. Ulama mazhab Syafi'i tak khilaf bab ni tuan-tuan dan puan-puan. Semua kata sunnah. Walau bagaimanapun ya, kita kata yang penting itu hati tu, bukan lafazkan niat. Memanglah. Yang kita kata tu bukan mana yang penting, mana yang tak penting. Yang kita nak khabar ni, boleh tak melafazkan niat. Sunat dalam mazhab Syafi'i. Tiba-tiba datang geng ni tak hormat khilaf. Bid'ah hanya dia. Dia kata ni bid'ah. Lepas tu semua, Rasul tak buat, tak boleh buat lah. Jangan macam tu. Nanti datang sini jangan pakai kereta tuan-tuan dan puan-puan. Niat ibadah lah. Ni pakai kereta tu niat ibadah. Bid'ah dalam ibadah pula nanti. Ini dia. Jadi perbahasan ni pun orang tak puas hati lagi. Benda khilaf ulama pun masih nak bergaduh. Ingat dalam fatwa Selangor, dia ada satu kaedah, satu fatwa, tak boleh menyesatkan perkara khilaf. So kalau khilaf, kenapa kita nak ngotot ni, maksud dia overreact lah. Ni nak khabar kan ni. Dah bismillah dah. Ada yang demikian itu. Jadi terjadi ikhtilaf.
Kata setengah ulama, ia dituntut dengannya di dalam akhirat. Setengah ulama, ba'dun minal ulama, berarti dia tetap dituntut. Sebab perbuatan yang dia buat itu dah dia buat. Dia solat duit tadi kan. Dah buat, dia kena tanggungjawab di akhirat kelak. Dituntut, dia tuntut ni. Sebab itu kita fikir 10 kali apa-apa kita nak buat. Sebelum nak buat tu fikir dulu ni betul ke tak betul. Paling susah hari ni rasuah lah. Ini paling susah hari ni. Ingat ar-rashi wal murtashi, la'anallahu rashi wal murtashi. Jadi Allah SWT melaknat orang yang merasuah dan yang menerima rasuah. Bila dia dah rasuah, bayangkan dia dah beli rumah, dah beli apa dengan duit rasuah, dia taubat dah tua baru nak taubat. Okeylah, taubat dengan Allah SWT tu mungkin diampunkan oleh Allah. Tapi harta yang dia rasuahkan tu, siap-siap lah dia. Ya, tak berkat, anak turun ni tak berkat. Alhamdulillah saya tak kerja kerajaan yang bahagian bidang-bidang yang ada seperti itu. Alhamdulillah. Kita takut terjerumus. Kalau kat universiti ni tak ada, tak boleh. Bukan hanya tak boleh, memang tak ada kesempatan untuk tu lah. Alhamdulillah kan. Nak rasuah apa lagi? Mana ada, tak ada ruang untuk itu. Yang penting kita menjaga amanah akademik, amanah ilmu. Ini yang penting, amanah ilmu. Selanjutnya, dan kata setengah mereka itu tiada dituntut. Menurut sebagian ulama tak tuntut sebab dia dah taubat, tuan-tuan. Ni. Tengok apa kata-kata Al-Imam Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Maka mudah-mudahan kiranya kaul yang kedua ini muafakat dengan apa yang ada pada pengetahuan Allah Ta'ala. Maksud dia apa? Ini kan benda khilaf. Bila benda khilaf ni apa? Man ijtahada fa'asaba falahu ajrani. Barang siapa berijtihad dan dia itu betul, dapat 2 pahala, tuan-tuan dan puan. Man ijtahada fa'akhta'a falahu ajrun wahidun. Barang siapa yang berijtihad lalu dia tersalah, maka dia hanya dapat 1 pahala. Berarti pahala kerana dia usaha untuk ijtihad. Kalau tersalah, tak dapat pahala kebenaran tadi. So, bukanlah dosa, dapatlah pahala, tuan-tuan dan puan-puan. Ini dapat juga. Ini khilaf. Tiba-tiba datang tak puas hati. Kau buat ni kufur kau, boleh tak? Syirik kau. Tawasul nak disyirikkan. Pergi ziarah kubur nak dibid'ahkannya, nak disyirikkan. Dikatakan sembah kubur. Padahal ulama sebut kisah jelas. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar, terjadi kemarau, qahtun. Datanglah yang jaga peti Malikuddar namanya. Dia pergi ke makam Rasul. Rasul dah wafat kan sama Sayyidina Umar. Masa Umar jadi khalifah. Pergi ke makam Rasulullah SAW. Dan dia pun nida, seru baginda SAW. Ya Rasulullah, inna ummataka qad halaku. Ya Rasulullah, sesungguhnya umatmu ini dah hancur dah. Istasqi, turunlah hujan. Lebih kurang macam tu lah. Dia balik, dia tidur. Dia mimpi Rasulullah SAW datang. Nanti pula datang geng kata, ini geng mimpi. Bukan mimpi apa, ini hasar ni. Asar sahih. Didatangi oleh Rasulullah SAW, suruh sampaikan salam dan bagi kau dekat Sayyidina Umar. Kau kena bijak Umar, kau kena bijak. Lalu dia bangun, dia pergi kabarkan kat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun kata, ya Allah, janganlah kau seksa benda yang tidak aku miliki, tapi engkau miliki. Turunkan hujan. Ya, aku tak boleh nak turunkan hujan. Yang boleh ni hanya engkau, ya Allah SWT. Ada tak Umar kata, engkau buat syirik ni? Tak ada. Tiba-tiba hari ini,
Tuduh syirik ni, runtuhkan habis semua. Kubur-kubur para wali pun diruntuhkannya. Tahun 2012. Fakta sejarah. 2012 saya dekat Mesir. Sebelah Mesir ni ada Libya. Libya ni ada satu maqam ulama besar ahli sunnah wal jamaah bernama Al-Imam Ahmad Zarruq Al-Fasi rahimahullah. Ulama kabir, alim, mutafannin semua ilmu. Dia iktifakkan sebagai mu'tamad di dalam sisi ahli sunnah wal jamaah. Tahu apa cerita dia tuan-tuan dan puan-puan? Datang geng Taliban ni, datang geng bukan Taliban dekat Afghanistan tu, geng ISIS ni lah, geng Wahabi ni lah, dia datang pergi situ, Salafi ni, dia pergi bom kubur tersebut, dia pergi ambil jenazah dia, entah dibawa lari ke mana. Wali tu dah meninggal lama dah, 899 tahun 899 sebelum Melaka lagi tuan-tuan, sebelum Melaka jatuh lagi. Boleh pula dia pergi ambil, pergi buang. Konon takut orang pergi sembah dia, tak pernah ada orang sembah. Orang pergi ziarah makam dia, beramal ibadah dengan harapan dapat intercession, tawasul dengan dia. Yang ulama dah sebut kisah Sayyidina Umar tadi, kan, yang saya sebut tadi. Boleh pula Malikul Dar pergi ke makam Rasul. Ini dia. Dalil tu hadis sahih, athar dia tu sahih. Dia kata, oh ini palsu. Mana boleh palsu? Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani tak nak pakai pula dah. Bab lain, kita pakai Ibn Hajar ni, kenapa tak nak pakai? Dia bising. Yang ni hadis athar sahih pun tak nak pakai. Pergi istighosah ni tak nak pakai pula dah. Ni nak kata, ni tak konsisten mereka ni. Benda khilaf kita berlapang dada. Perbahasan khilaf kita berlapang dada. Sebab apa? Kita harap mudah-mudahan kaul kedua itu yang sesuai, muafakat itu sesuai dengan apa yang ada pada pengetahuan Allah Ta'ala, sesuai dengan hakikat. Kalau tak, beratlah kita. Nanti di akhirat tetap akan dituntut. Bukan tak nak bayar, aku dah taubat tapi time tu aku dah papa ke dana, nak bayar macam mana? Kan? Lebih kurang macam tu. Ringankanlah ya Allah. Itu maksud dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini khilaf. Kita harap kaul kedua. Jangan pula bila khilaf, kufur entah. Bahkan golongan Salafi, ada seorang Syekh Salafi besar di Morocco. Dia sendiri, dan saya ngaji dengan dia. Bukan tak ngaji, orang alim ni tak kisah dari mana saya ambil ilmu dari dia. Saya pergi ngaji, tak tipu, wallahi. Nama dia Syekh Said Kamali, dia kata apa? La tabdi'a fi masailil khilaf. Tidak ada pembid'ahan di dalam masalah khilaf. Cerita dia tu, dia bahas tentang apa? Jadi ada orang pakai seluar ni lebih kulali lah. Kelebih ke bawah lah cerita dia. Kan? Kelebih ke bawah. Tiba-tiba datang Salafi ni, dia nampak, dia kata, hadhi bid'ah. Dia kata tu, ni bid'ah ni. Dia tak tahu yang bawa pakai seluar jubah lebih sikit tu, ulama besar tu. Dia duk kata, ni bid'ah ni. Maka nasihat Syekh Salafi inilah dekat Salafi ni. Benda khilaf ni, apa nak tentukan nak bid'ah-bid'ahkan orang? Ni. Yelah, memanglah bagusnya tu jijinglah sikit seperti dalam hadis. Kan? Dia kata. Tapi kalau lebih ke bawah tu, tengoklah hadis tersebut perbahasannya lil khuyala. Kalau orang tu sombong, itu masuk dalam hadis tu. Tapi kalau orang tu macam Sayyidina Abu Bakar, dia kata seluar aku lebih tapi dia tak sombong, takkan kita nak tuduh dia bid'ah? Kan? Berarti itu cara pemahaman hadis. Khilaf tak? Khilaf. Bolehlah nak bid'ahkan orang. La tabdi'a masailil khilaf. Hari ini kita tak sesuai je dengan ikut selera mereka, ahlul bid'ah terus kita. Ni bahaya tuan-tuan. Jaga negeri Selangor ni.
Dan jika maksiat itu mewajibkan had bagi Allah Ta'ala seperti zina dan minum arak, maka ditilik jika tiada dikenakan siksa ke atasnya dan ia tiada masyhur. Tiada masyhur iaitu apa? Tiada diketahui ramai, maka harus disembunyikan yang demikian. Ini maksudnya apa? Tajassus. Tajassus ni nak cari kesalahan orang, nak dedahkan satu dunia. Oh, zaman medsos. Jadi jika maksiat itu mewajibkan had, ada maksiat yang yujibul had. Yujibul had ini apa? Mewajibkan terjadinya hukuman yang ditentukan dalam Al-Quranul Karim. Orang minum khamr ini haram. Dia ada had di rotan. Di rotan. So dia dipanggil dengan hukuman had bagi Allah Ta'ala. Seperti zina 100 kali, minum arak, maka ditilik jika tiada dikenakan siksa ke atasnya dan ia tiada masyhur. Jadi ditengok dulu. Kalau memang dia tak kena, kalau dia tak kena hukuman lah. Tiada, jika tiada dikenakan siksa, dia tak kena. Tapi dia tak buat depan-depan orang. Dia tak masyhur. Lainlah memang dia ni terkenal duk minum ni depan orang, duk ajak orang minum tak ni. Contoh dia kan. Itu lain lah. Ini tiada masyhur. Maksud dia buat dosa tu dia seorang dia je. Kan? Maka harus disembunyikan yang demikian itu. Bolehlah tak melapor, nasihatkan kat dia. Syekh. Bukan syekh lah tu. Brother, contoh dia. Benda ni haram. Janganlah buat macam tu. Contoh dia. Janganlah ni benda ni haram. Misalan dia. Maka harus disembunyikan yang demikian itu. Sembunyikan. Jangan, tak diikrarkan, tak dikabarkan, tak dilaporkan, tak ditajassus. Tajassus lagi terus. Sengaja nak cari salah orang. Duk mengintip sampai tahu dia itu buat apa. Contoh dia. Ini tak boleh, tuan-tuan. Dan harus ia berikrar membuat pengakuan. Harus untuk dia berikrar membuat pengakuan dengannya supaya didirikan had atasnya. Supaya apa? Didirikan had atasnya. Tetapi disembunyikan terlebih afdal daripada ikrar. Nak declare pun lebih boleh. Orang yang buat dosa tu, dia nak declare supaya dia kena had, tak ada masalah. Boleh. Tapi terlebih afdal disembunyikan daripada ikrar. Sebab apa? Kalau orang dah bertaubat, dia jelas-jelas taubat. Dosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kenapa nak kecoh-kecoh? Kan? Kenapa nak kecoh-kecoh? Kenapa nak besar-besarkan? Kalau boleh tutup, tutupkanlah dia. Tapi hari ini tak. Lawan politik habis didedahkannya. Bahaya. Ingat, segala dosa-dosa dengan Allah SWT jalan dia taubat. Kalau dia dah taubat, apa hak kita nak sengaja dedahkan dekat orang? Aib-aib tersebut. Terutama sebut nama, serang peribadi, biasa. Kalau macam saya ni dah biasa dah ni. Betul tak? Betul. Jadi kita kena muhasabah diri. Apabila mengkritik, kita bukan kritik fulan bin fulan, kita kritik idea sahaja. Kalau kritik idea, buat apa kita nak tunjuk fulan bin fulan? Soreh, tasreh fulan bin fulan. Melainkan kita berbicara ideologi. Syekh ini, syekh itu zaman dulu kan. Al-Imam siapa menghormati. Ijtihad dia mungkin tak sesuai dengan kita. Al-Imam Romli kata A, Imam Ibnu Hajar kata B, misalan dia.
Tapi pendapat ini pelik sikit lah. Contoh dia kan. Ini akademik tak ada masalah. Perbincangan tentang hiwar antara ulama zaman dulu. Jangan pula hari ini ada ulama berpendapat A. Kita seorang ulama tu jahil. Fulan bin Fulan. Itu orang yang salah dan lain-lain. Kita kutuk dia habis-habis. Dedahkan dia habis-habis. Tuan-tuan dan puan-puan. Ini tak betul. Tapi orang sekarang, dia kata, saya kritik ilmiah. Cuma dia sebut nama secara direct. Macam mana ni? Tak, saya bukan nak kritik batang tubuh dia. Saya mengkritik dia punya perkataan sahaja. Kenapa nak sebut nama ulama tu? Dah lah ulama tu yang dia sebut tu. Lainlah kalau orang awam ni kita tegur kan. Tegur direct dah selesai dah. Ini ulama besar dihormati di kalangan agamawan dan awam. Tiba-tiba kritik dengan sebut nama, dedahkan, tapi dia kata saya kritik ideologi bukan batang tubuh. Betul ke tak betul? Cara betul ke tak betul? Ini tak beradab. Kalau niat telus kerana mungkin tak berdapatlah, tak sependapatlah dengan Fulan bin Fulan, jangan sebut nama. Sebab bukan kita nak kutuk batang tubuh. Kita nak membahas pemikiran ideologi. Tapi dia pergi sebut nama, dedahkan, gambar, buat lagi tu. Buatlah. Yang penting nak khabar kan. Kalaulah kaya raya dapat duit medsos dekat dunia ni sebab Insta famous kan, contoh dia. Jadi Insta famous pun ni dapat duit tu. Orang dah tak nak kerja kat luar, kerja pegang handphone je duk rakam. Kan? Orang buang air besar pun rakam tu boleh dapat banyak duit. Betul hari ni. Betul. Lepas tu nak kobalnya, nak kabarnya. Dia pergi buat macam tu, ingat mungkin dapat banyak di dunia, tapi di akhirat kelak jadi muflis. Muflis, ribah orang ni, kan, mengumpat orang ni, muflis. Muflis akhirat bukan dunia. Berarti apa? Pahala ibadah yang Fulan bin Fulan solat dan ibadah tu konon sunnah habislah. Dia seorang je ikut sunnah, yang lain semua ahli bid'ah ni. Kan? Pahala tu semua kumpul masuk kepada orang yang dia ribahkan itu. Walaupun yang dia ribahkan itu tak adalah handsome mana, tak adalah baik mana, tak adalah soleh mana, dah dituduh bid'ah kan. Contoh dia. Tapi dia dapat collection. Kita panggil apa? Collection. Collection iaitu pahala. Cing-cing. Ni kan kita masuk. Itu dia tuan-tuan. So kalau orang tanya tu kita kata macam ni lah. Kita nak kaya akhirat ke nak muflis akhirat? Pilih mana? So tak ada masalah di zaman Insta famous sekarang. Kan? Di zaman famous ni lah, medsos famous ni, sosmed famous ni. Nak khabar je lah, nak bagi tahu je lah. Kita ni nak pilih muflis di dunia atau muflis di akhirat atau kaya di akhirat. Pilih lah. Fikir banyak-banyak. Ini. Dan jika saksi telah berdiri dengan dia dan ia telah masyhur, dia buat terang-terang, adalah saksi. Ini. Dia buat terang-terang, adalah saksi. Ada saksi. Maka sunatlah baginya datang kepada raja atau naibnya. Maka dalam ni sunat, ini terpaksalah lapor. Biar apa? Kalau tak melaporkan, maksiat tambah merajalela di negeri ini. Betul ke tidak? Ini baru. Maka sunatlah baginya datang kepada raja atau naibnya dalam keadaan ikrar dengannya, supaya didirikan had atasnya. Jadi dia kena ikrar, kena buktikan, jadikan saksi. Fulan bin Fulan buat ini, supaya didirikan had atasnya.
Kan? Maka jika tiada didirikan had atasnya, kalau tidak didirikan had atasnya, sahlah taubatnya. Kalau tak dirikan tapi dia tetap taubat, sahlah taubatnya. Tetapi dosa atas raja, maksudnya dosa atas kerajaan sebab meninggalkan had. Dosa itu kembali kepada kerajaan. Kerana apa? Kerana meninggalkan had. Meninggalkan iaitu hukuman tadi. Ini jelas ini nak membahas tentang apa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita hidup di Malaysia sekarang ni, jangan kita tergamak tiba-tiba. Tak apa-apa kita main keadilan sendiri. Maksudnya jadi hakim sendiri. Nampak ni kita katuk dia seorang. Contoh dia, na'uzubillah min zalik. Tak boleh. Itu tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Itu bukan wilayah kita. Ini urusan selanjutnya kita serahkan kepada yang ashabil wilayah. Bukan tugas kita untuk judge. So jangan kita terlebih batas. Baik. InsyaAllah. Dah pukul 7.33 dah. Nanti kita sambung lagi pengajian kita pada pertemuan yang akan datang. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.